Bila saya baca kaedah teknik Rasulullah bila berkomunikasi sangat hebat. Rasulullah komunikasi dengan siapa pun. Raja ke, hamba ke, orang kaya ke, orang miskin ke, mesti akan bagi tumpuan, bukan sekadar palingkan muka, tapi palingkan seluruh tubuh. Bila kita beri perhatian, orang itu rasa dirinya penting. Jadi dia akan jadikan kita orang yang penting dalam hidupnya. Hari ini ramai ibu ayah tak jadikan anak itu sebagai orang yang penting. Dan dia rasa dia tak penting. Bila dia besar, jangan kita rasa kecil hati bila dia tak jadikan kita orang penting dalam hidupnya. Sebab daripada kecil, emosi dia dah tercalar. Dia tak rasa dia penting, bahkan dia tengok telefon lebih penting daripada dia. Akhirnya bagi dia bila besar, telefon pun lebih penting daripada mak ayah. Bila dah tua, contoh masa tu kita gigi dah tak ada. Kan dah tak ada nafsu dah dengan telefon ni. Kita pun anak balik rumah, kita pun tanya, nak apa, macam mana kerja? Okey mak, anak tengok telefon. Okey mak, semua okey. Hari tu kata ada masalah dengan bos. Dah okey dah mak, semua dah okey. Anak-anak macam mana? Lama mak tak tengok cucu. Mak, anak okey, semua okey. Mak nak tanya apa lagi? Masa tu agak-agak kita apa? Mak boleh tak? Orang nak tengok ada benda penting ni. Kejap lagi kita buat. Masa tu dah teriris sangat dah. Tetapi masa dia kecil kita buat perkara yang sama. Tetapi sebab dia budak kecil, kita rasa tak ada apalah. Tetapi itu adalah acuan yang sedang kita bina cara komunikasi yang salah. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW dah tunjuk cara bagaimana kaedah mendidik. Beri perhatian, kita akan dapat perhatian. Subhanallah. Baiklah, saya nak sebut tinggal lagi lebih kurang setengah jam. Beberapa cabaran mendidik anak-anak hari ini. Iaitu 5S dan 5F. Siapa yang rajin nulis, boleh tulis. 5S dan 5F. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? 5S dan 5F. Saya pula tak jumpa ni. Tak apalah, saya ingat insya-Allah. Bila sebut cabaran, kita kena perhatikan. Cabaran ini perlu diatasi. Okey, ibu ayah dan anak-anak sekalian, ini yang disebutkan sebagai agenda Yahudi. Biasa orang tulis artikel tu macam itulah. Agenda Yahudi untuk merosakkan generasi umat Islam. Ada 5F dan 5S. F yang pertama, F dulu. F, apa dia? Huruf F, boleh faham ya? Yang pertama dirosakkan, F yang pertama female. Merosakkan wanita. Sebab wanita dilihat lebih mudah dirosakkan. Yang kedua, wanita bila rosak akan turut rosak generasi. Seorang ibu yang rosak, memang akan rosak juga anak-anak. Tapi kalau dalam sebuah keluarga, bapa tu rosak, ibu okey, insya-Allah anak masih lagi boleh diselamatkan. Tapi kalau ibu rosak, ayah okey, dia tak kuat. Sebab ibu adalah madrasah yang pertama. Dan ibu lebih dekat dengan anak, anak lebih terpengaruh dengan ibu. Contoh, subhanallah. Kenapa sedih tu? Nak apa tu? Okey. Contoh, kalau seorang ibu suka berfashion, anak akan turut suka berfashion. Kalau seorang ibu, bukan kata tak boleh berfashion ni, jangan salah faham ya. Saya pun berfashion juga. Saya berfashion tak? Berani cakap tak? Ini fashion lah ni. Ini salah satu fashion, betul kan? Tenganga pula cik tengok saya. Saya berfashion. Ini salah satu fashion. Ada fashion tudung macam tu, tudung macam ni, ada fashion tu. Ni kita bayang berfashion mesti lawa-lawa. Wow, pandai berfashion. Fashion tu adalah hanyalah sekadar fashion, gaya kan. Ini gaya saya. Ada orang pakai gaya ni, gaya masing-masing. Saya up to date juga. Okey. Kemudian kalau seorang ibu tu suka bersolek, biasanya kita akan tengok anak-anak perempuan dia pun samalah bersolek. Kalau ibu tu pakai ketat, pakai seksi, anak pun akan mengikut. Kalau ibu tu sekian-sekian, kita akan nampak sangat.
karakter anak sangat terpengaruh dengan karakter si ibu. Kalau cara bercakap, cara berjalan, subhanallah. Lepas tu kita akan nampak kan, kalau ada ibu dengan anak-anak dia macam itik gedek-gedek ikut belaka. Kan itik tu kan? Itik gedek-gedek ke? Itik apa? Itik gembo-gembo. Kan mak dia jalan depan kan? Lepas tu anak ikut, mak berhenti, dia berhenti. Betul kan? Elok ngikut mak dia. Subhanallah. Sebab itu seorang suami yang bijak cukup dengan dia didik isteri dengan baik. Bab urusan didik anak, dia akan ikut mak. Maksudnya bukan nak fikir ni. Bila suami selalu ingatkan, dah baca belum Al-Quran hari ni 2 muka surat? Terima kasihlah bang. Dapat suami macam ni memang seronok. Suami selalu ingatkan, awak sibuk-sibuk kat rumah tu, jangan lupa pula baca Al-Quran. Dapat mesej macam tu, rasa dapat suami kiriman syurga. Kan, kiriman Tuhan. Allahu Akbar, ya Allah, suami ingatkan pasal Al-Quran. Terus update Facebook. Aduh, janganlah macam tu kan. Bersyukurlah di tikar sejadah, bukan bersyukur di Facebook. Alhamdulillah ya Allah, dapat suami ingatkan pasal Al-Quran. Lepas tu bila nak masuk Zuhur lagi setengah jam, ni Zuhur lagi setengah jam, awak tu siap-siaplah nak solat Zuhur. Allahu Akbar. Oi, seronok kan dapat. Tuan-tuan, buatlah begitu tuan-tuan. Sebab apa? Apabila tuan-tuan tunjukkan ketokohan dalam bab memimpin ke syurga, automatik Allah akan tundukkan hati anak dan isteri kepada tuan-tuan. Allah akan tingkatkan kredibiliti, wibawa seorang lelaki, suami, apabila dia mengingatkan hal-hal akhirat. Saya nak ingatkan awak ni, awak sibuk kerja kat rumah tu, jangan lupa solat duha, jangan tinggal. Oi, Masya Allah. Berdebar-debar naik bulu roma, baru terbayang kan? Jadi ibu yang macam ni dididik oleh seorang suami yang soleh, pasti dia akan ingatkan anak dia. Mak nak ingatkan pasal duha ni, hari-hari jangan tinggal Al-Quran. Sebab dia dapat didikan daripada suami, dia akan sambung panjangkan kepada anak-anak. Jadi yang pertama, cabaran utama ataupun ejalah, dia rosakkan wanita. Wanita dirosakkan dengan fashionnya, dengan tabarusnya, dengan pengaruhnya dan macam-macam. Wanita mudah goyah kepercayaan dan sebagainya. Kemudian sebab wanita ni hatinya lembut, dan ramai mana wanita hari ini dia jadi berubah sebab apa? Sebab telefon ni lah. Bila dipuji-puji, hari ini anak-anak kita diuji dengan Instagram lah paling dahsyat, melebihi daripada Facebook. Orang-orang tua suka lepak di Facebook, betul tak ada Facebook kan? Orang muda suka lepak di Instagram. Dan mereka terpengaruh sangat dengan Instagram. Dulu, dia dulu okey je pakaian yang mak dia suruh pakai, dia tak ada banyak-banyak cerita. Tapi bila dia ada Instagram, dia mula tengok bagaimana pakaian yang selalu dipuji. Dia teringin nak pakai macam tu. Dulu makan nasi lauk macam tu okey je. Tapi daripada Instagram dia tengok kawan dia yang duduk jauh negeri lain, orang yang dia tak kenal makan KFC. Mula dia rasa tak sedap makanan mak dia masak. Masuk hari ini ramai remaja kita, dia telah menukar ataupun rasa tak bahagia dengan apa yang dia ada kerana melihat apa yang ada pada orang lain melalui Instagram. Dia nak ubah pakaian, penampilan, dia nak dipuji juga macam orang Insta famous tu. Dia nak mengikut dan sebagainya. Subhanallah. Okey, F yang kedua. Mereka merosakkan apa? F yang kedua adalah filem. Agenda seterusnya merosakkan generasi umat Islam khususnya melalui filem. Filem, perasan tak? Siapa yang ada rumah dia channel apa tu kalau Astro tu? HBO kan? Siapa yang ada HBO? Allahu Akbar. Memang tak berhenti-henti filem. Perasan tak? Sambung. Lepas filem. Lepas tu filem tu hebat tak? Hebat. Filem best-best belaka. Rumah saya tak adalah HBO. Tapi adalah sometimes kita pergi mana-mana, kan duduk dekat hotel, lepas tu ada HBO, memang bersambung-sambung. Kata, ui dahsyatnya. Kalaulah ada di rumah, bagaimana remaja, anak, mak, ayah sekali. Semua habis masa. Kalau filem 2 jam. Dah habis 2 jam, sambung lagi. Tak ada iklan, 2 jam tanpa iklan. Kadang semayang celah-celah. Semayang laju-laju. Walaupun semayang di antara 2 filem,
Nampak macam solat sembah Allah, tapi hati sembah TV. Hati terikat, terbayang. Tak ada iklan. Kalau dulu lain, ada iklan cerita. Iklan pertama ambil wuduk. Iklan kedua pakai kain semayang. Iklan ketiga semayang. Pendek pula iklan yang ketiga. Dah start dah cerita. Itu kalau cerita drama. Biasa kalau subhanallah cerita filem dalam HBO, na'udzubillah, memang tak ada iklan, dia direct. Bayangkan 2 jam itu kalaulah diisi dengan baca Al-Quran, hafal Al-Quran, sehari 4 jam, memang boleh khatam 30 juzuk setahun. Tetapi setelah diisi dengan hiburan filem ini, umat Islam, anak umat Islam kita lari jauh daripada Al-Quran. Dah tengok TV 2 jam, 4 jam, mulalah otak dah rasa malas, badan dah rasa malas, dia mula hilang minat kepada menuntut ilmu dan sebagainya. Perbuatan jadi kasar, lihat pula maksiat daripada filem, pendedahan aurat, ada pergaulan bebas daripada filem tersebut, semua itu masuk ke dalam mindanya. Kemudian yang seterusnya, umat Islam dirosakkan dengan fashion. Saya suka nak sebutkan kepada orang lelaki. Saya rasa macam dah jadi hari makin teruk dah. Sebab apa orang lelaki hari ni orang muda, dia berfashion pakai seluar ketat tu. Keluar ketat sangat. Orang lelaki pun pakai seluar ketat, hukumnya adalah haram. Ingat, ketat-ketat ni haram untuk wanita sahaja ke? Apabila memakai sesuatu nampak bentuk badan, sama ada lelaki ataupun perempuan, sampai nampaklah bentuk yang kita malu nak pandang tu. Ketat sangat. Dah jadi kebiasaan sebab dirasa lelaki. Yang perempuan diberat-beratkan tak boleh pakai ketat nampak bentuk. Lelaki pun sama. Tak boleh memakai pakaian yang berbentuk, yang ketat, sampai nampak bentuk, yang melihat boleh naik syahwat. Sebab itu hari ini, statistik kepada LGBT memang meningkat, tak pernah berkurang. Sebab lelaki sama lelaki dah saling tarik-menarik, dah tertarik sama-sama dia. Dan hari ini bila tengok komen remaja kita kepada artis lelaki contohnya. Saya pernah lah tengok kan macam mana komen bila artis lelaki pakai ketat, pakai bentuk, nampak body, sador tu kan. Allahu Akbar. Nampak sador atas, sador bawah semua tu. Komen bawah tu dahsyat. Dan komen tu, perempuan yang komen, isi orang macam-macam. Saya nak sebut tapi ini masjid Allah, malu kita nak sebut. Masa komen lucah-lucah. Komen lucah-lucah di bawah. Anak muda, remaja, perempuan. Maksudnya komen sebab terangsang tengok tu. Maksudnya bila lelaki pakai ketat, lalu merangsang syahwat yang melihat. Sama ada perempuan ataupun lelaki yang terangsang melihatnya, hukumnya sama, adalah haram. Allahu Akbar. Jangan ambil mudah tengok anak lelaki kita. Kalau kita tengok bang tak apalah, dia budak lelaki bukan campur perempuan, sama saja. Na'udzubillah, semua itu menyumbang kepada fashion yang bertentangan dengan syariat.